Bayangkan korang tengah drive sorang-sorang malam buta kat Lebuh Raya Karak, perut lapar gila, sampai rasa pedih ulu hati, tiba-tiba nampak satu gerai sate yang nampak macam syurga dunia kat tepi jalan. Aku nak cerita pasal seorang brother ni, nama dia Rizal, yang tersilap langkah pergi singgah makan kat satu gerai sate paling pelik dalam hidup dia. Dia ingat dia cuma nak alas perut bagi hilang lapar, tapi apa yang dia makan tu sebenarnya bukan daging lembu atau ayam yang kita kenal sebagai manusia. Persoalannya sekarang, kalau gerai tu sebenarnya tak wujud pun dalam peta medical atau geografi, jadi apa benda sebenarnya yang dah masuk dalam perut Rizal malam tu? Adakah Rizal masih lagi bergelar manusia yang normal selepas dia makan sate tu? Sumpah, kisah ni memang buat aku rasa kerdil sebagai doktor bila fikir balik. Masa tu jam dah pukul 2 pagi, Rizal dalam perjalanan balik dari Kuantan ke Kuala Lumpur. Korang tahulah kan, kabus kat Karak masa tu tebal gila, macam kapas. Sampaikan lampu jalan yang malap pun nampak samar-samar saja. Jalan sunyi sepi, yang ada cuma bunyi enjin kereta dia saja. Tiba-tiba hidung dia tangkap satu bau asap sate yang sangat menusuk kalbu. Bau dia sedap gila sampai air liur dia automatik meleleh. Bau tu sangat kontras dengan bau hutan yang lembap dan bau tanah yang kuat kat luar sana. Rizal nampak satu cahaya lampu minyak tanah warna kuning kat tepi jalan. Ada seorang makcik tua tengah kipas sate dengan tenang gila. Walaupun kawasan tu sunyi sepi dan gelap gelita, Rizal macam kena pukau. Dia pun berhentikan kereta kat tepi bahu jalan. Dia order 20 cucuk sate, tapi dia perasan satu benda yang pelik gila. Makcik tu tak pandang muka dia langsung, cuma tunduk kipas sate sambil mulut dia nampak terkumat kamit macam tengah baca sesuatu. Apa yang makcik tu tengah baca sebenarnya? Masa tengah tunggu sate tu siap, Rizal rasa suasana sekeliling dia jadi berat sangat. Macam ada satu tekanan udara yang luar biasa. Bulu roma dia meremang tegak sampai ke tengkuk. Tapi peliknya, perut dia rasa lapar. Yang teramat sangat, lapar yang tak masuk akal macam dia tak makan setahun. Bila sate tu sampai, daging dia nampak merah gelap dan sangat lembut bila dikunyah. Rizal makan dengan gelojoh gila tanpa fikir panjang sebab sedap sangat. Jadi, dia tak perasan yang tak ada satu pun kereta lain yang berhenti kat situ selain kereta dia saja. Masa dia tengah syok mengunyah tu, tiba-tiba dia rasa macam tergigit sesuatu yang keras. Dia keluarkan dari mulut dan jantung dia hampir berhenti bila dia nampak benda tu rupa macam kuku manusia yang panjang dan kotor dalam sate tu. Dia hampir tersedak, tapi rasa lapar tu masih lagi menguasai diri dia sampaikan dia abaikan saja rasa ragu-ragu tu. Dia teruskan makan macam orang hilang akal, sumbat satu demi satu cucuk sate tu ke dalam mulut. Korang kena faham, dalam dunia perubatan, kalau orang lapar sangat sampai hilang pertimbangan ni, kita panggil polyphagia. Tapi kes Rizal ni lain macam punya tahap. Dia macam dirasuk sesuatu yang nak dia habiskan semua daging merah gelap tu. Suasana kat gerai tu makin lama makin sejuk, sampaikan Rizal boleh nampak wap keluar dari mulut dia sendiri setiap kali dia bernafas. Bunyi cengkerik yang tadi bising tiba-tiba hilang senyap sunyi, seolah-olah seluruh alam tengah perhatikan dia makan. Rizal perasan tangan makcik tu yang tengah mengipas tu nampak sangat kecut. Kulit dia melekat terus kat tulang macam mumia hidup. Tapi sekali lagi, otak dia macam kena blok. Daripada rasa takut, dia cuma fokus kat sate yang ada depan mata dia saja. Setiap kali dia telan daging tu, dia rasa satu kepuasan yang sangat menyeramkan, macam ada satu tenaga gelap tengah mengalir dalam urat darah dia. Dia tak tahu yang masa tu jugalah dia sebenarnya tengah serahkan sebahagian daripada nyawa dia kepada sesuatu yang gaib. Sumpah weh, kalau aku kat tempat dia, aku rasa aku dah pengsan kat situ juga. Tapi Rizal tetap kat situ, habiskan sate yang makcik tu hidangkan. Tanpa dia sedar, harga yang dia kena bayar nanti jauh lebih mahal daripada harga 20 cucuk sate tu. Korang bayangkanlah sendiri betapa ngerinya situasi tu. Lepas habis saja cucuk yang terakhir,
Rizal rasa kenyang yang sangat padu, tapi dalam masa yang sama, ada rasa mual yang mula menyelinap kat pangkal tekak dia. Dia pun seluk poket nak ambil dompet sebab nak bayar. Tapi masa dia tanya, berapa semua ni makcik? Makcik tu perlahan-lahan berhenti mengipas. Dia masih tak pandang muka Rizal, cuma suara dia yang serak. Dan dalam tu keluar macam bunyi geseran kayu buruk. Makcik tu cakap, tak payah bayar sekarang nak. Nanti tuan datang kutip. Sumpah, masa tu Rizal cakap jantung dia rasa macam kena rentap dengan tangan gaib. Dia rasa sejuk yang teramat sangat menjala dari hujung kaki sampai ke ubun-ubun. Dia tak tunggu lama, terus masuk dalam kereta dan kunci pintu rapat-rapat. Dia pecut kereta dia macam pelumba F1 sebab nak tinggalkan tempat tu secepat mungkin. Masa dia tengah memandu dengan nafas yang tercungap muntah, dia pun pandang cermin tengah nak tengok balik gerai tadi. Tapi korang tahu tak apa yang jadi? Gerai tadi dah hilang dalam sekelip mata saja weh. Yang tinggal cuma semak samun yang gelap semata-mata. Dan yang paling ngeri, bau asap sate yang sedap tadi tiba-tiba bertukar jadi bau bangkai yang sangat busuk, macam ada bangkai binatang dah mereput seminggu dalam kereta dia. Tekak dia rasa payau sangat, rasa macam dia baru lepas telan darah mentah yang dah basi. Sampai saja kat rumah, Rizal terus lari masuk bilik air sebab perut dia rasa memulas macam kena hiris dengan pisau. Dia muntah berkali-kali dan apa yang keluar dari mulut dia bukan lagi sate yang dia makan tadi. Korang bayangkan, yang keluar tu adalah ulat sampah yang masih hidup tengah menggeliat-geliat dalam sinki bercampur dengan gumpalan rambut panjang yang hitam dan bergulung-gulung. Masa ni Rizal sedar dia dah terikat dengan satu perjanjian gaib yang dia sendiri tak tahu hujung pangkalnya. Esoknya, dia ajak kawan dia pergi balik kat lokasi tu sebab nak cari kepastian. Tapi bila tanya penduduk tempatan kat kawasan berhampiran, muka diorang semua terus berubah jadi pucat. Diorang cakap kat situ memang kawasan keras sebab pernah ada kemalangan maut tahun 90-an dulu yang melibatkan satu keluarga penjual sate. Sejak dari itu, memang ramai yang kena gangguan kalau berani berhenti sorang-sorang. Sekarang ni, hidup Rizal dah tak tenang macam dulu lagi. Setiap kali jam tepat pukul 2 pagi, bilik tidur dia akan dipenuhi dengan bau asap sate yang sangat kuat. Dia cakap dia boleh rasa seolah-olah tuan yang makcik tu maksudkan tengah berdiri tegak kat hujung katil dia, cuma tunggu masa saja untuk tuntut bayaran yang dijanjikan. Adakah Rizal patut terus cari ikhtiar medikal untuk masalah perut dia tu? Atau sebenarnya dia dah pun mati secara rohani sejak malam tu? Sumpah, sebagai doktor pun aku buntu nak jawab soalan ni. Sebab benda ni memang dah luar logik akal kita, geng. Kalau korang lalu karak malam-malam dan nampak gerai yang nampak terlalu perfect masa tengah lapar, tolonglah jangan berhenti kalau tak ada orang lain kat situ. Kadang-kadang, apa yang kita nampak sebagai rezeki sebenarnya adalah umpan untuk nyawa kita sendiri. Korang pernah tak alami benda pelik macam ni kat karak? Cuba drop komen kat bawah sebab aku nak baca juga pengalaman korang. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka cerita ni.